Apa lagi lah yang tak kena dia ni? Aku dah lap dah semua tu. La ilaha illallah. Ada je yang tak puas. Bunyi apa tu? Alah, makcik ni aku dah pesan lah kan. Bersihkanlah semua sekeliling rumah. Sampah semua kena buang. Sebab aku tak nak ada kucing lah dekat sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Senang sekali saya Izzuan Nazir Saleh bertemu dengan anda sekali lagi secara langsung dalam Soal Drama di NTV7 dan juga di Facebook Cool FM. Dan kalau anda dah lihat tadi drama yang kita nak bincangkan pada malam ini, Beri Sedikit Waktu yang bersiaran di TV3 berakhir pada 9 Disember 2020. Pelakon-pelakonnya termasuk Akasha, kita ada Zara Zia dan juga Shah Jazli serta Atikah Suhaimi. Dan antara tema yang dibawakan dalam drama Beri Sedikit Waktu ini adalah mengenai satu penyakit mental. Malam ni kita nak bercakap tentang penyakit itu, iaitu OCPD, iaitu Obsessive Compulsive Personality Disorder. OCPD ni kalau saya jujur dengan anda, saya baru dengar apabila saya dapat topik ni. Sebab saya tahu penyakit mental OCD. OCD ni orang yang tak boleh tengok benda berselerak. Dia kalau susun tu nak kena tinggi sama tinggi, tak bolehlah tinggi rendah. Dia ada satu pemikiran dan cara dia berdepan dengan OCD. Apabila orang OCD ni, dia tak boleh benda yang tak teratur. Dan kita nak tahu perbezaan malam ni. Apa dia itu OCD dan apa dia OCPD. Jadi sebab ini diambil daripada drama Beri Sedikit Waktu. Malam ini saya masih lagi bersendirian di studio sebab PKP kan. Tetapi saya disertai secara online oleh pelakon dan juga pengarah drama Beri Sedikit Waktu. Saya bersama dengan Akasha yang membawa watak Imran dan Zamri Zakaria iaitu pengarah drama Beri Sedikit Waktu. Assalamualaikum Akasha dan Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau anda dapat lihat seorang lagi di bawah tu, sekejap lagi Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, pakar perunding psikiatri yang akan merungkai dan menjelaskan kepada kita dengan lebih lengkap tentang OCPD ini. Pertama, kalau saya boleh ke Zamri dahulu. Zamri, kenapa anda membawakan tema OCPD ni dalam drama Beri Sedikit Waktu? Ada pengalaman peribadi ke atau memang nak beri kesedaran umum ke atau macam mana? Okey, bagi saya kredit ni patut diberi pada penulis skrip dan penerbit lah. Di mana penulis skrip ni dia mencipta idea yang berani untuk melahirkan atau mencipta satu watak OCD dalam drama. Di mana tak banyak yang berani buat kerana dia melibatkan fakta dan memerlukan research yang lengkap yang banyak untuk menerbitkan drama-drama yang sebegini. Betul. Saya bila nak bercakap tentang OCD ni pun saya tak boleh goreng sebarangan sebab ni betul-betul fakta, masalah mental dan ada perkara-perkara ni hanya difahami oleh mereka yang berdepan dengan OCD je. Kalau saya nak ke Akasha pula, anda yang diberi watak ni, dari mana Akasha belajar karakter orang OCD atau OCPD ni? Akasha. Saya sendiri sebenarnya memang dah sedia maklum dengan condition OCPD dan OCD ni. Sebab ada beberapa kenalan saya yang ada karakteristik yang boleh consider ekstrim lah daripada segi kebersihan dan juga keteraturan tu. Order maksud. Jadi memang saya agak familiar dengan orang-orang yang ada condition macam ni. Jadi untuk persiapan watak Imran tu, bila saya baca skrip, bila saya dapat skrip, dah telaah, saya rasa saya faham bila dimaksudkan karakter tu ditekankan dia ada beberapa masalah mental. OCD adalah salah satu daripadanya. Macam yang kita tengok kadang-kadang dalam cerita ni watak Imran ni juga ada kena orang panggil anxiety. Jadi pada saya OCD cuma adalah salah satu ataupun OCPD ni adalah salah satu
masalah yang dihadapi oleh Imran. Pandukan ketika itulah. Zamri, kalau Akasha katakan dia ada pengalaman berdepan dengan orang OCD atau OCPD, anda selaku pengarah kepada drama ni pernah tak berdepan dengan orang-orang yang ada masalah ini? Mungkin kita pernah berhadapan tapi kita tak tahu yang itu sebenarnya penyakit. Mana kita tengok, kita jumpa orang yang pembersih, yang teliti, yang sutur atur dia mengikut color yang agak berbeza daripada kita normal ni. Tapi kita anggap dia perfection lah. Macam dia ni seorang yang perfect. Tapi kita tak tahu yang itu adalah satu penyakit mental. Yang sebenarnya ramai orang tak tahu juga. Jadi apabila saya dapat naskah ni, saya baca, jadi saya pun baru tahu juga yang itu adalah sebenarnya simptom-simptom penyakit mental yang sebenarnya. Jadi sebenarnya awak mengarahkan dalam masa yang sama awak belajar juga tentang penyakit mental ni Betul, sebab sebelum masa saya dapat skrip tu, kita dah mula start research lah. Apa itu OCD, apa simptom, apa dia punya cara ubati dia. So kita kena ambil masa untuk research dulu, and kita brief, kita discuss dengan artis how kita nak lakonkan watak tu lah. Okey. Pelakon bawa watak tu. Jom kita ke Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan. Beliau adalah perunding psikiatri. Tadi Zamri sebutkan doktor tentang perfectionist tu. Apakah seseorang yang perfectionist? Saya kalau kehidupan peribadi pun, saya agak particular juga. Rumah berselerak sikit je, mulalah berapi je rasa kan. Kadang-kadang saya suka buat spot check. Saya suka calik jari saya atas meja tu, saya tengok ada habuk ke tak ada habuk. Apakah saya ini juga seorang yang OCD ataupun sekadar perfectionist? Seorang yang sukakan kebersihan? Okey, terima kasih. Manusia memang akan sentiasa berada dalam spektrum. Jadi kalau dalam hal kebersihan, dalam hal menjaga kesihatan, kita semua atas satu spektrum. Jadi mungkin saya lebih relax, jadi saya belah kiri sikit. Jadi mungkin orang lain berada di sebelah kanan, Akasha mungkin jauh sikit kan, sangat risau tentang kesihatan. So people like you mungkin beli insurans yang RM300 sebulan tu. Orang macam saya, insurannya RM50 je. Kan? Jadi tahap ketakutan kita berbeza. Sama juga tentang kebersihan. Kita mesti akan ada on the spectrum. Saya relax sikit mungkin. Jadi saya yang buat relax je semua saya lah. Kan? Saya mungkin lebih relax, tapi orang lain mungkin lebih serius. Jadi habuk yang dekat bawah tingkap pun nampak kawan kita check kan. Jadi maknanya untuk dia that's a big deal. Cumanya apabila dia sudah mengganggu kehidupan kita. Ini semua kira tahap perfectionism lah ni. Tapi kalau sudah mengganggu kerja, mengganggu urusan suami isteri, mengganggu kita sebagai ayah, kita sebagai pekerja dan sebagainya, maka kita dah masuk dalam disorder. Dah masuk dalam penyakit. Okey, baik. Tapi saya nak rewind sikit balik doktor. Apa beza OCD yang memang kita ni dah biasa dengar? Kadang-kadang kita tengok kalau orang tu terlalu rapi sangat, engkau ni yang OCD engkau ni. Kita biasa cakap macam tu. Apa beza antara OCD dan OCPD ni doktor? Baik. Kenapa tau kita biasa sangat dengar OCD? Kerana kita para doktor pun lebih mudah untuk menerima pesakit OCD sebab orang OCD, Obsessive Compulsive Disorder, dia sendiri rasa benda ni satu masalah. Jadi dia mengganggu perasaan dia dan dia jadi stressful. Jadi dia akan mengaku kepada terapis yang dia ada problem. OCPD pula yang P tu ada personality kat situ. Personality. Maksudnya itu memang dia. Dia belajar dari kecil lagi, inilah dia. Kajian menunjukkan bahawa dia datang daripada genetik dan juga cara kita belajar daripada hidup kita. Mungkin kita tengok parents kita. So itulah kita. Jadi kalau kita ambil contoh, maksudnya orang yang OCPD, dia tak rasa this is a problem. This is me. Jadi kalau dia bersihkan, dia kata, korang sini semua pengotor lah. Ini cara bersihkan. Biar aku bersihkan lah. Korang semua tak pandai basuh pinggan, biar aku yang basuh. Dia tak rasa itu problem untuk dia. Dia rasa problemnya lah korang semua. Okey. Boleh tak saya ringkaskan doktor? Saya boleh katakan kalau OCD ni dia hanya tentang diri dia, dia tak kacau orang, tapi OCPD ni dia dah mula ganggu orang lain. Ringkas je doktor. Actually both akan ganggu orang lain, tetapi satunya simptom dia mengganggu diri dia, satu lagi simptom dia tak rasa itu mengganggu diri dia. OCPD yang personality ni dia tak rasa itu mengganggu dia kerana ia sebahagian dari hidup dia.
Hidup dia. Okey, sebenarnya banyak lagi yang saya nak tanyakan dan selepas ni saya nak tanyakan, kalau dapat tadi anda lihat satu babak Akasha bagaimana teliti dan rapinya. Kita akan tanyakan kepada Akasha sekejap saja lagi. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Ini soal drama yang disiarkan secara langsung di NTV7 dan serentak juga di Facebook Cool FM. Saya Izwan Nazir. Malam ni kita bercakap tentang drama Beri Sedikit Waktu yang mengangkat tema mengenai penyakit mental OCD dan OCPD. Dan bersama saya pada malam ni adalah pelakon yang membawakan watak Imran iaitu Akasha dan juga pengarah drama Beri Sedikit Waktu Zamri Zakaria. Kita ada Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, perunding psikiatri, dan seorang lagi kalau boleh anda lihat baru saja menyertai kita adalah Wan Amirul Iman Wan Kamil. Beliau adalah pengidap OCD. Tetapi seorang lagi, meriah malam ni siaran. Di talian telefon kita ada seorang pengidap OCPD iaitu Dr. Maya. Jadi kalau boleh saya tegur siapa Dr. Maya ni. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Maya. Waalaikumsalam. Doktor boleh dengar saya? Boleh. Doktor, apa yang paling anda sangat rasa rengsa lah, sangat rasa macam sensitif sangat apabila berdepan dengan OCPD ni? Doktor? Ya, macam gini. Apa yang paling saya tak selesa ni ialah macam ni. Sebab saya terlalu pantang, saya ada OCPD dari segi susun atur, teliti, kekemasan. Okey. Jadi bila orang ganggu susun atur saya tu, contohnya susun atur dapur saya kan, handle cawan semua diletakkan tempat lain, dia akan menyebabkan saya rasa gelisah sangat. Rasa nak marah, rasa tak boleh nak kontrol emosi. Rasa nak marah atau memang akan marah, Dr. Maya? Nak marah mula-mula, tapi bila saya betulkan, bolehlah tak marah. Tapi kalau berkali-kali, dia jadi akan marah lah. Baik. Dan interesting facts, kalau boleh saya nyatakan, anda adalah seorang doktor psikiatri. Ya, saya. Bagaimana anda mengawal ataupun berdepan dengan fakta bahawa saya seorang pengidap OCPD dan saya juga adalah seorang pakar psikiatri? Alhamdulillah, disebabkan Allah bagi saya ujian macam tu dan juga kelebihan dari segi ilmu, menyebabkan saya boleh kontrol benda tu dengan baik. Jadi saya ingin beritahu di sini beberapa teknik yang saya buat, seperti saya menggunakan teknik bertenang atau kita panggil mindfulness, teknik alih fokus dan juga teknik relaksasi berterusan. Relaksasi berterusan Berterusan, ya. Itu membantu saya menseimbangkan antara saya punya OCPD tu dengan kehidupan normal. Baik. Doktor, ada seorang penonton kami di Alustar Kedah, Saidin Abdullah, bertanyakan, apakah seorang yang perfectionist ini adalah orang OCPD? Tidak semestinya dia perfectionist ni OCPD. Sekiranya dia boleh menseimbangkan antara perfectionist dia dengan keadaan persekitaran, seperti tidak marah, tidak mengganggu orang lain, maka itu ialah perfectionist yang boleh diterima. Walau bagaimanapun, sekiranya dia telah mengganggu, contohnya menyebabkan rumah tangga dia terganggu, itu kita dah boleh panggil OCPD, dan sekiranya lebih serius lagi, dia telah menyebabkan dia sendiri tidak suka pada perbuatan yang dia buat tu, kita akan panggil OCD. Baik. Dr. Maya, terima kasih atas perkongsian anda dan saya senang mendengar apabila anda dapat mengawal. Tapi anda dengan kawan-kawan okey ke, Doktor? Alhamdulillah okey, sebab saya kata tadi bila saya boleh mengkontrolkan saya punya tu dengan teknik-teknik tadi, kawan-kawan saya pun dah boleh adapt sikit dan saya pun menurunkan saya punya status kekemasan tu menjadi boleh diterima oleh orang lain juga. Baik, okey. Terima kasih Dr. Maya atas perkongsian itu. Seorang lagi yang baru bersama kita adalah seorang YouTuber ni, Wan Amirul Iman Wan Kamil. Beliau adalah pengidap OCD. Assalamualaikum. Iman. Waalaikumsalam. Baik. Ya, saya nak buat satu yang awak tunjuk dalam YouTube awak lah. Jadi kalau saya nak gulung kabel telefon ni kalau awak kata okey macam ni, macam ni. Awak rengsa, awak rasa macam nak tumbuk saya tak? Tu boleh ganggu saya punya cakap tak sedap tengok lah. Tak sedap tengok lah. Apa masalahnya? Okey lah. Dia sebab dia tak sama tu. Tak sama apa lagi yang tak sama? Awak nak macam mana sama dia? Okey lah.
dia kalau golong bulat tu kan, dia nak kena bulat je semua. Tak boleh ada terkeluar-keluar apa lah, tak boleh. Oh, tak boleh. Ha. Tapi saya tak ada OCD. Sebab tu saya kata okey. Tu orang biasa tu dah kira okey dah, tapi saya lain sikit. Alright. Jadi macam mana benda-benda macam ni, Iman, mengganggu kehidupan seharian awak? Awak tak rasa ke kalau nak buat YouTube tu ambil 2-3 kali take dan awak tak puas hati? Kadang-kadang awak tak marah ke kepada diri awak? Memang benda tu yang selalu terjadilah kalau nak shoot ke apa kan. Memang kadang-kadang dah shoot satu video dah full dah dalam 20 minit macam tu. Lepas tu saya tengok balik macam, oh ni tak kena ni, ada belakang. Contoh background belakang ni tak center. Reshoot balik, buat balik. Semua? Wow. Apakah bentuk rawatan yang pernah awak cuba untuk dapatkan, Iman? Saya tak pernah dapat mana-mana rawatan sebab saya belajar untuk biasakan diri dengan benda-benda macam tu. Tapi sampai sekarang still ada lagi sikit-sikit. Dia tak hilang semua lah. Kalau awak merasa rengsa ataupun mudah rasa sensitif dengan perkara-perkara macam ni, kawan-kawan awak boleh terima keberadaan awak sebagai seorang pengidap OCD? Dia orang semua okey, boleh terima. Saya pun boleh terima dia orang. Cuma dekat diri kita lah, jadi macam tak senang tengok macam tu. Jadi kita macam tak puas hati tengok satu benda tu. Rasa macam tak apalah, biar aku buat lah. Tak apalah macam tu. Akasha, sebagai Imran, watak yang saya nak tahu tu, ada tak watak-watak yang sukar yang awak bawakan dan yang awak rasa macam beberapa kali take untuk betul-betul menunjukkan anda sengsara dengan OCPD yang dibawakan oleh watak Imran itu? Basically untuk watak Imran ni, level yang macam baru Wan cakapkan ni, yang scene-scene yang begitu, babak-babak yang begitu tak begitu menuntut energi. Tapi basically banyak babak-babak yang mana dia mula kena anxiety bila dia trigger dengan yalah babak dekat dalam office tu kan, bila dia dengan boss dia. Pada saya itu memang orang kata taxing lah untuk actor sebab dia memerlukan energy untuk actually understand how the emotion yang tengah bergerak waktu tu, sebab dia menuntut some orang kata physical representation untuk meyakinkan penonton bahawasanya karakter tu memang mengidap that particular condition. Okey. Dan Zamri, apakah susah untuk mendapatkan scene yang betul-betul awak puas hati bahawa ini standard orang yang memang ada OCPD? Saya buat research lah. Saya research, berbincang dengan pelakon Akasha sendiri. Mana kita discuss sebelum shooting how kita nak buat watak ni. Dan kita kena develop lah watak ni daripada mungkin daripada level lah, dia panggil level 1, 2, 3 dan dia meningkat sampai episod yang atas tu, dia di mana dia boleh sampai mencederakan diri sendiri. Jadi dia di level yang orang kata paling maksimum lah. Jadi itu yang kita kena jaga benda tu lah. Okey, doktor, mencederakan diri sendiri mengikut kata Zamri tu, ada ke kes sampai begitu doktor? Sampai dia betul-betul tak puas hati ya? Jadi dia macam, aku hantuk kepala aku kat dinding kan? Ya, memang ada. Kerana kalau kita cerita tentang pesakit OCD kan, dia ada intrusive thoughts. Dia panggil obsessive dan compulsive kan, OC kan. Jadi O ialah obsessive, obsession ialah apa saja fikiran yang masuk dalam otak kita tanpa kita invite dia lah. Dia just masuk aja. Jadi masuknya apa tahu? Kalau ada COVID dekat situ macam mana? Kalau ada COVID sini macam mana? Baik kau basuh lah. Jadi thoughts tu akan memaksa seseorang tu untuk cuci tangan pula. Cuci tangan dia dengan sabun banyak-banyak, tak cukup dengan sabun biasa, sabun yang lebih kuat. So memang unsur mencederakan diri itu akan ada. Dan dengan semua ini, OCPD ataupun OCD, dua-dua ni akan cause stress. Dua-dua akan cause stress dan akhirnya pesakit kita ni kadang-kadang tak datang dengan komplain obsesif kompulsi ni. Kan? Bukan isu dia kesempurnaan tu. Tapi isu dia adalah aku dah anxious macam yang Akasha lakonkan tu kan.
dia dah ada anxiety bila tengok benda yang tak ikut apa yang spek dia tu kan. Jadi anxiety pula. Jadi kalau bukan anxiety pun dia akan kena depression. Sebab orang dah mula tinggalkan dia, dah mula tak nak cakap dengan dia, kawan dia makin kurang, sebagainya. Jadi biasanya kita akan tengok kat pesakit-pesakit kita di klinik ialah orang yang dah ada anxiety atau depression. Jadi doktor, apakah mereka yang ada OCD dan OCPD ni adalah kita kata pesakit mental? Boleh dan tak boleh. Depends on kita tengah bercakap dengan siapa. Okey. Kan, jadi kalau untuk kami yang belajar perubatan, belajar tentang otak, psikologi, mental means berkenaan dengan minda. Jadi memang ini ada unsur kecelaruan minda. Okeylah. Kan, tapi kalau untuk orang biasa, mental. Ini mental. Mental maksudnya gila kan? Betul. Itu yang saya takut tu. Sebab bila kita kata orang tu pesakit mental kan? Ya, sebab tu lebih baik untuk kita lembutkan lagi perkataan tu. Kita kata masalah psikologi. Jadi kami pun akan guna kata-kata yang lebih lembut. Sebab kalau tidak orang akan label. Manusia cepat sangat label sebenarnya. Jadi kau ni normal ke tidak katanya. Okey, tak jadi normal lah tu. ringkas saja Iman. Awak rasa awak ada penyakit mental ni sebab awak ada OCD. Jadi awak macam tercabar tak? Aku ni gila ke? Ringkas je. Maybe orang akan cakap macam tu. Tapi saya tetapkan atas pendirian saya macam, okey, ni bukan kekurangan tapi ni kelebihan. Saya ambil nak dari tahu aspek yang positif. dari atas awak, bukan atas orang lain. Awak rasa diri awak ada mental ke ataupun tak sakit mental? Tak, saya tahu diri saya. So maksudnya bukan, tak. Saya syukur kerana awak jawab macam tu. Okey, kita nak berehat seketika dan sekejap lagi kita nak sambung lagi tentang OCPD. Kita pecahkan juga jadi OCD. Teruskan bersama Soal Drama. Lain kali saya nak minta bos besar dekat NTV7 ni untuk bagi masa panjang sikit supaya kita dapat kupas dengan lebih banyak lagi tentang OCD dan OCPD. Dan saya di segmen akhir ni nak tegur semualah tetamu-tetamu saya secara online. Iman, katanya anda jadi minimalis sekarang untuk mengelakkan masalah OCD ni. Jadi itu ke caranya? Saya cuba untuk minimalis sebab minimalis ni kita tahu yang dia macam tak ada bersepah sangat, kurangkan barang apa semua kan. So benda tu boleh, orang cakap boleh bantu saya untuk atasi saya punya masalah ni lah. Terbaik dan saya percaya awak boleh lakukan. Akasha, mungkin kata-kata terakhir, mesej yang anda mahu orang faham dari drama Beri Sedikit Waktu ni, sedikit. Okey, saya rasa bila kita dah ada kesedaran tentang orang yang ada condition macam ni, jadi setiap kali kita bergaul, bersosial, bila kita berdepan dengan keadaan mungkin kurang menyenangkan kita, saya harap cuba belajar untuk fahamlah keadaan orang-orang yang begini. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua, Akasha, kita ada Zamri, Dr. Jeffrey Irwan, Haris Gunawan dan juga Iman Kamil kerana bersama dengan Soal Drama malam ni. Guys, saya kalau boleh memang nak panjangkan tapi minta maaf, masa sangat mencemburui kita. Dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan dalam drama, ada satu tu, Rahimah Tanpa Rahim. Terus bersama kami Soal Drama minggu depan.